warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Semoga semuanya dalam keadaan sihat dan afiat ya. Dan semoga sentiasa di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala dan di bawah rahmatnya insya-Allah. Jadi bertemu kita lagi. Selamat datang kepada siri tazkirah kita tiap hari Selasa 1:30 petang di laman page Facebook Masjid Kampung Siglap. Yang berjudul Indahnya Bahasa Al-Quran. Di mana kita akan meneliti satu aspek Al-Quran, iaitu bahasa yang digunakan. Jadi kenapa kita fokus kepada bahasa yang digunakan dalam Al-Quran? Okay. Yang pertama, sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Yusuf ayat kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum taqilun. Sadaqallahul azim. Yang memberi arti, sesungguhnya kami menurunkan ia, yakni Al-Quran itu dalam bahasa Arab. La'allakum taqilun, agar kamu mengerti, agar kamu bisa memahami. Memahami apa? Memahami intipati isi kandungan Al-Quran itu melalui bahasa yang digunakan. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mencungkil kata-kata Imam Ibn Manzur rahimahullah, di mana beliau menegaskan Jamalul Quran fi nazmih. Kecantikan, keunikan Al-Quran itu terdapat dalam nazamnya. Nazamnya apa? Nazam adalah bahasa yang digunakan. Dari segi pemilihan kata-kata, dari segi susunan ayat, dari segi penggunaan frasa. Jadi semua aspek-aspek ini terkandung dalam yang memberi erti nazam. Jadi nazam inilah yang memberikan kecantikan kepada Al-Quran itu. Jadi dengan ini, eloklah kalau kita mengambil masa untuk kita meneliti satu aspek Al-Quran itu, iaitu dari segi bahasa, agar kita bisa mengerti dan memahami intipati Al-Quran, insya-Allah. Baik. Jadi tajuk yang kita akan fokus dan bincangkan pada hari ini insya-Allah adalah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala itu terbukti melalui bahasa Al-Quran. Macam mana tu Ustaz? Macam mana kita nak tahu rahmat Allah melalui bahasa je? Ikutilah bincangan ni . Okay, kita mulakan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Suratul Mu'minun, ayat yang pertama dan kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud qad aflahal mu'minun, telah berjaya mereka yang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang dalam solatnya tu dia khusyuk. Jadi dalam kedua ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kita bahawa orang-orang yang beriman yang telah capai level iman yang sangat memuaskan, mereka dapat capai khusyuk dalam solat. Pada mereka khusyuk dalam solat ni satu benda yang naluri, semula jadi. Sedangkan kalau kita muhasabah dirilah, nak khusyuk dalam solat ni mudah atau tidak?
Yang kata mudah tu tepuk dada, tanya diri lagi sekali. Benar ke mudah nak khusyuk dalam solat ni? Dalam solat ni kadang kita terlupa. Kita rakaat kedua ke rakaat ketiga? Kadang pun kita terlupa. Aku ni dah ambil ke wuduk time solat? Kadang pun tengah solat lah kita terfikir, aku dah fikir ke tak nak masak apa? Dan sebagainya. Macam-macam lah dalam solat. Tiba-tiba dua solat tak terfikir, dalam solat pula terfikir. Memang itulah kebiasaan kita. Ni yang tengah berbual ni pun. Ustaz pun tak terlepaslah dari perkara ini. Pasal kita ni manusia, wa khuliqal insanu dha'ifah, kita tercipta dhaif. Kita ada serba kekurangan. Jadi itulah. Jadi poinnya di sini, nak capai khusyuk dalam solat ini bukan perkara yang senang. Akan tetapi bagi mereka yang beriman ini, yang dah capai kadar yang memuaskan, yang sangat memuaskan pada mereka, khusyuk dalam solat ini satu perkara yang semula jadi. Effortless, bak kata orang putih. Okay. Baik, jadi inilah kita mula dengan itu. Sekarang kita lihat kepada surah surah Al-Ma'un ya. Surah Al-Ma'un ayat ke-4 dan ayat ke-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Sadaqallahul azim. Yang memberi arti fawailul lil musallin, dan celakalah bagi mereka yang solat. Semua ke? Semua mereka yang solat ke? Tidak. Diterangkan lagi dalam ayat yang seterusnya, alladzina hum an salatihim sahun. Yang cuai, yang lalai akan solatnya. Baik, kita perhatikan dalam surah Mu'minun, kata hubung kata hubung yang digunakan adalah fi salatihim khashi'un. Digunakan fi dalam solat. Tetapi dalam surah Al-Ma'un digunakan kata hubung di sini adalah an salatihim khashi'un. Jadi makna dia lain. Dia kalau fi salatihim dalam solat. Kalau an salatihim akan solat. Jadi di sini celaka bagi mereka yang, bagi musallin, orang yang solat. Siapa? Mereka yang cuai akan solatnya. Cuai akan solat, bukan cuai dalam solat. Jadi kenapa dekat surah Al-Ma'un ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala gunakan perkataan kata hubung di sini an, bukan fi. Jadi seperti mana kita sebutkan tadi, kan nak capai khusyuk dalam solat ini sesuatu perkara yang susah, kan? Kerana kita sebagai hamba yang dhaif, serba kekurangan, memang tak terlepaslah daripada perkara-perkara yang was-was kita dalam solat, yang kacau kita dalam solat. So nak capai khusyuk tu dalam solat memerlukan tadrib, memerlukan masa, praktis dan sebagainya. Okay. Jadi tu pasal Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak letak fi di sini. Kalau tak, celakalah bagi kita semua. Berapa banyak di antara kita yang dalam solat khusyuk tu kita capai.
Kita tepuk dada, tanya diri kita. Khusyuk ni kita capai tak? Tak capai, kita ni lah dapat celaka daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala taklah macam nak kata, taklah dahsyat gitu kan. Ada sifat rahmah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala tidak kata yang cuai dalam solat, tetapi yang cuai akan solat. Kalau cuai akan solat ini kita boleh kontrol. Cuai akan solat maksudnya apa? Kirakan kita solat ni, kita solat pada waktu ni tak? Ke kita solat, kita lengah-lengah. Contoh, kita ambil waktu Zuhur ni lah. Kan? So waktu Zuhur ni, kalau dah masuk azan dalam jam 1 suku, katakan. So 1 suku tu kita terus tergesa-gesa ambil wudu dan cuba sedaya upaya nak tunaikan solat Zuhur. Ke kita, okey lah, relax lah. Kita relax dulu. 1 suku, asal bila azan 4.30 kan. Okey lah, pukul 3 kita boleh solat Zuhur. Tak apa, pukul 4 pun boleh solat Zuhur. Kita begitu lah. Kalau yang ini kita boleh kontrol. Jika dibandingkan dengan khusyuk dalam solat. Khusyuk dalam solat tu memang perlu, seperti mana saya katakan, perlukan tadrib, mumarasah, perlukan praktis. Lainlah kalau orang yang dah level iman dia tinggi, yang merupakan khusyuk tu merupakan sesuatu yang naluri bagi mereka. Okey. Ini kita membicara tentang an solatihim sahun. Cuai akan solat. Yakni tidak solat pada waktunya. Perkara yang kita boleh kontrol. Macam mana kita boleh kontrol? Kita susunlah jadual kita betul-betul. Pastikan bila kita susun jadual tu, kita jangan lupakan solat kita. Pastikan solat itu kita dah pastikan, Zuhur pada masa ini, Asar pada masa ini, Maghrib, Isyak pada masa ini. Kemudian kita buat kerja kita mengikut kepada waktu solat kita. Itulah yang maksudkan kita dapat kawal sebenarnya waktu solat kita. Kita dapat jaga sebenarnya. Nak tak nak je. Kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala katakan al-wail di sini, celaka adalah bagi mereka yang melengah-lengahkan solat, yang melambat-lambatkan solat. Itu yang dimaksudkan, bukan mereka yang tidak khusyuk dalam solat. Kalau tidak khusyuk dalam solat, maka Allah ni dia syadid sangatlah. Berapa banyak di antara kita yang susah nak capai khusyuk dalam solat. Tapi kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala gunakan an salatihim khashi'un. Yang cuai, yang lalai dalam nak tunaikan solat. Jadi kita kembali kepada tajuk kita. Terbuktilah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala itu melalui bahasa. Bahasa yang digunakan ini, yakni kata hubung yang digunakan sesuai dengan konteks ayat ini, iaitu celaka ini bagi mereka yang tidak mengambil berat akan solat, akan waktu solat, bukan tidak mengambil berat dalam solat. Jadi terbuktilah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala melalui bahasa Al-Quran yang digunakan. Masya Allah. Jadi alhamdulillah kita berjaya tadabbur ayat Al-Quran melalui satu aspek bahasa, iaitu penggunaan kata hubung. Baik. Jadi dan melalui aspek kata hubung inilah kita dapat membuktikan rahmat
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Jadi semoga sesi ini sesi yang bermanfaat bagi kita semua dan kita berusaha untuk mengambil masa untuk mencungkil mutiara Al-Quran dari aspek bahasa itu sendiri. Dan sebelum kita akhiri, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para penonton, para penyokong Masjid Kampung Siglap kerana selama ini menyokong sesi-sesi online kita sama ada tazkirah atau kuliah. Jazakumullah khairal jazak, barakallahu fikum. Dan kita ingin ajukan permintaan kepada para jemaah untuk terus menyokong kita sama ada melalui menonton kuliah-kuliah online kita dan juga melalui sumbangan. Sumbangan yang boleh anda salurkan kepada Masjid Kampung Siglap melalui akaun number yang tertera di skrin anda ni. Okay, ada melalui PayNow, melalui fund transfer dan sebagainya. Okay. Teruslah sokong inisiatif Masjid Kampung Siglap dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas jasa anda semua. Okay, kita akhiri dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih lagi sudi menonton. Jumpa lagi dalam sesi-sesi yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.